fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Syukur kepada Allah SWT untuk sekian kalinya kita masih lagi dapat meneruskan perbincangan kita dalam surah dalam tafsir Ibn Katsir, juga bersama rujukan tafsir Al-Munir, tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, tafsir Sofatut Tafasir. Rupanya ada satu lagi saya tak tengok tafsir yang ada kat rumah saya ni. Tafsir Tafsir Nasafi. Ada 2 jilid. Tetapi dia ringkas le bahasa Arab. Ringkas. Malam sambil-sambil dengar kuliah lama-lama dulu, masa belajar dulu. Maulana Asri sebut tentang beberapa rujukan tafsir yang patut kita ada. Rupanya saya tak perasan begitu. Alhamdulillah. Itulah kelebihannya kalau kita belajar. Sebenarnya kelebihan belajar, sebab tu saya sebut saya bukan mengajar, tapi saya belajar, saya mengajar untuk belajar. Saya mengajar untuk belajar. Sebab tu malam tadi dengar beberapa ceramah, kemudian baca buku. Maknanya kita mengajar sebenarnya untuk belajar. Kita belajar untuk kita mendapatkan ilmu. Okay, so saya belajar dengan cara dengan buku, dengan tengok ceramah orang lain untuk menambahkan nilai tafsir kita dalam perbincangan kita dalam tafsir Ibn Katsir ni. Sebab tu kita dapati 2-3 tafsir ni berbagai-bagai. Sofatut Tafasir dengan gaya dia, Munir dengan gaya dia, Buya Hamka dengan gaya Nusantara dia, Ibn Katsir dengan gaya klasik dia. Masing-masing dengan kalau The Holy Quran tu dengan gaya saintifik dia. Sebab tu sebab yang dimulakan oleh Allah SWT. Itulah antara yang kalau kita boleh fikir kemukjizatan Al-Quran yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu mukjizat yang paling besar di kalangan mukjizat-mukjizat Nabi ni adalah Al-Quran. Sebab dia tidak pernah habis. Digali-gali, dicedok ilmunya, di segala-galanya dia tidak pernah habis. Ada pelbagai-bagai kaedah, gaya. Misalnya kalau kita tengok Quran saja, kalau ilmu tajwid saja, ya Allah, berbagai-bagai ilmu tajwid. Berbagai-bagai kitab ilmu tajwid. Kalau kitab i'rabul Quran, i'rab saja. Kita nak kenal kenapa guna bahasa ni, guna bahasa begitu. Macam yang Cikgu Asyik tanya tu, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada benda nampak biasa kan, tapi kerana ila rabbiki jar majrur dan sebagainya tu mudhaf dia membentuk ilmu baru. Dia ada dalam ilmu qiraat, baca Quran dengan 7 huruf. Kemudian ada ilmu ulumul Quran. Kita ada kita kata ilmu balaghatul Quran dan macam-macam. Lepas sahabat sekalian, kita ni kalau belajar pun hanya baru secebis daripada ilmu-ilmu Al-Quran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Okeylah, kita sambung ayat yang ke-6 sehingga ayat ke-8 insya-Allah habis hari pagi ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه Dzalika liman khashiya rabbah. Yang bermaksud sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang musyrikin akan masuk neraka
jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sebenarnya orang kufur daripada kalangan ahlul kitab dan orang musyrikin, fi nar jahannam, dalam neraka, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Maka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ulaikum syarrul bariyah. Syarrul, buruk, al-bariyah tu manusia, seburuk-buruk manusia. Dan innal ladzina amanu, sebenarnya orang beriman itu dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaikum khairul bariyah. Bagi mereka itu uh, balasan orang yang baik, orang beriman dan menjaga amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, khairul bariyah. Jazaohum jahannam, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Dan balasan bagi mereka, kepada mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri, mengalir di bawahnya min tahtiha al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah SWT. Zalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itulah balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, kepada penguasanya. Sebab ilmu sekalian, sebelum kita bincang tafsir dia, kita bincang apa hubung kait ayat-ayat semalam dengan ayat yang hari ini. Iaitu Dr. Abang Azhali menukilkan di sini, setelah menerangkan pendirian orang kafir dan musyrikin terhadap seruan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita bincang tentang perang orang kafir, tentang Nabi nak keterangan nyata, bila datang keterangan nyata mereka mengingkari dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan tentang ancaman terhadap orang kafir dan janji baik terhadap orang yang mentaati serta balasan terhadap mereka. Semalam dah bincang tentang perangai-perangai orang kafir dan sikap menolak mereka, sikap degil mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Allah Ta'ala nak bincang pasal balasan terhadap orang-orang yang degil dan balasan terhadap orang-orang yang semalam tu yang umiru liya'budullah illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Itu untuk orang yang baik. Untuk orang yang kafaru min ahli kitab wal munfakin hatta ta'lamu tu, dia ulaikum syarrul bariyah. Itu hubung kait itu dengan ayat yang kita nak bincang ini. Dan Allah mendahulukan ancaman kepada ahlul kitab berbanding orang musyrikin. Kenapa Allah sebut dalam Quran? Kenapa Allah sebut innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin? Kenapa Allah sebut orang-orang kafir di kalangan kitab dulu, barulah Allah sebut musyrikin? Sebab tu sahabat-sahabat yang saya mulakan siang, setiap susun patah perkataan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, semuanya ada makna. Semua ada makna. Kalau yang boleh berbahasa Arab, ada ustazah sekolah Hazi. Sekolah Cik Hazi ada ustazah. Kalau boleh ada buku ni, kalau boleh baca. Walaupun dia buku i'rab, walaupun dia kitab i'rabul Quran, tapi dalamnya dia ada membincangkan tentang balaghah. Tentang balaghah dan fawaid dia. Fawaid dan balaghah dalam ni. Contohnya kalau balaghah ni balaghah. Kalau yang boleh bahasa Ustazah Fatimah ada tu kan? Kalau boleh memiliki. Ni dia ada dalam 10 ke 11 jilid. Ni. Bagus buku ni. Semua buku bagus. Duit dia tak bagus. Baiklah. Jadi setiap patah perkataan susun ayat dalam Quran itu ada maksud. Macam ni kita bincang. Kalau kita baca biasa, dalam tafsir Ibn Katsir tak sebut innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang kufur daripada ahlul kitab wal musyrikin, dan orang musyrik fi nari jahannam khalid, mereka tu kekal dalam neraka. Kenapa Allah sebut ahlul kitab dulu, kemudian orang kafir? Orang musyrik, orang miskin, orang yang menyembah berhala lah. Orang yang berhala yang padanya tu kita kata
belum datang peringatan pada dia. Tu macam Ahlul Kitab tu dah ada Nabi Musa dah. Dah ada Nabi Isa. Orang musyrikin Mekah ni, dia tidak datang Nabi pada dia. Sebab tu dia panggil musyrik. Jadi semua sekalian, Allah dahulukan uh, Ahlul Kitab tu kenapa? Ancaman Allah kepada Ahlul Kitab. Kerana mereka terlebih dahulu diberikan peringatan oleh Allah SWT. Tapi mereka tak naik peringatan. Bahkan, hatta tak timul bayinya bila datang kepada mereka kebenaran, mereka mengingkari pula. Dan mereka berpecah belah pula. Wa ma tafaqal ladzina utul kitab wa ma tafaqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Itu kita bincang semalam kan. Mereka tu berpecah belah selepas datang kepada mereka kebenaran. Sepatutnya makin kuat, makin baik. Tapi mereka pecah. Sebab tu Allah sebut ancaman neraka Jahannam ini kepada mereka dulu. Kemudian barulah kepada orang musyrikin. Dan dalam peristiwa yang lain, ketika Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud, baginda berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku, berilah hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dalam perang Uhud sebab lawan dengan kafir Quraisy saja, musyrikin Quraisy. Tapi kalau dalam perang Khandaq, musyrikin Quraisy dibantu oleh Yahudi, ya, maka Yahudi Ahlul Kitab, Nabi doa lain. Nabi doa apa? Nabi doa semoga Allah memenuhkan perut-perut dan kubur-kubur mereka dengan api. Kenapa Nabi doa kepada orang musyrikin Mekah lain? Berhidayah. Tapi kenapa kepada musyrikin kepada Yahudi Ahlul Kitab ni, Nabi doa semoga Allah penuhkan perut-perut mereka dengan kubur dengan api neraka. Perut-perut dan kubur-kubur mereka dengan api neraka. Kenapa? Sebab mereka menyebabkan Nabi terlepas solat asar dalam perang Khandaq. Ini berlaku dalam perang Khandaq. Doa ni Nabi sebut dalam perang Khandaq. Sebab apa? Sebab mereka menghalang Nabi, menyebabkan sibuk dengan berperang tu sampai menyebabkan Nabi terlepas solat asar. Waktu Nabi doa begitu. Pasal dia tahu, orang Ahlul Kitab ni tahu Nabi tu betul. Cuma dia ni, kerana macam kita bincang semalam, kerana asabiyah tu dia, sebab tu sahabat-sahabat ilmu Islam, Allah menyusun ayat innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Barulah musyrikin kamu. Contoh juga kalau kita nak bincang ni kan, kita panggil kalau dalam kaedah tafsir Quran dia panggil tafsir Al-Quran bil Quran. Contoh ayat lain dalam surah Sajdah, Allahumma salli ala Muhammad. Wa ja'alna min baini aydihim. Maka Allah Yasin dalam surah Sajdah, Allahumma salli wa ja'ala lakumus sam'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Kami jadikan kepada mereka ja'ala lakumus sam'a, pendengar. Wa ja'ala wal absar, penglihatan, wal afidah, dan perasaan atau hati. Perasaan lah dalam bentuk rasa. Bila ahli-ahli tafsir yang kemudian ni kaji, dari sudut sains, rupanya Allah sebut begitu bukan saja-saja. Bila Allah sebut wa ja'ala lakumus sam'a, kami jadikan selepas ditiupkan dulu sebagai bangsa itu, kami jadikan kepada kamu pendengaran, kemudian penglihatan, dan kemudian perasaan. Kenapa sebut itu? Sebab memang mula-mula manusia ni dalam kandungan tu, memang dia boleh mendengar dah. Dia boleh mendengar. Lepas tu dicadangkan bagi ibu-ibu yang mengandung, kalau yang mengandung lah. Kalau dah tak mengandung tu, beritahu pada menantu lah pula. Selalu perdengarkan bacaan Quran pada anak. Kalau sahabat-sahabat tengok adik Najah, Allahu Akbar, yang lumpuh otak dia tu, tapi kenapa dia boleh ingat Quran 30 juzuk sekali dengan terjemahan. Suruh baca Hairam Sejadah tak boleh. Tapi kalau suruh baca teks ni tak boleh sebab dia tak tahu kat mana. Tapi kalau suruh kita sebut ayat muka surat berapa, dia boleh baca, dan dia boleh baca terjemahan. Makna dia tak tahu ayat. Cuba tengok mak dia buat apa. Mak dia buat apa semasa mengandung, kemudian setelah dilahirkan, sampailah dia sekarang umur 11 tahun ni, yang Hafiz Indonesia. Dan macam banyak lagi yang lain. Kalau tengok Hafiz Indonesia tu, daripada kecil lagi, daripada dalam kandungan lagi, mak dia selalu biasakan mendengarkan Al-Quran. Sebab apa? Sebab Allah tak jadikan
manusia ni pendengarannya dulu. Kemudian wajahku as-sam' wal absar, bila lahir dalam beberapa bulan yang berfungsi seterusnya adalah mata. Budak-budak kan dia suka warna-warna terang-terang. Dia tak ada perasaan lagi masa tu. Kalau kita tak kat mana boleh tak menangis. Kita kata hantu umur 2 bulan hantu tu, dia tak menangis. Dia menangis kalau dia lapar, dia menangis kalau dia mengantuk, dia menangis kalau dia tak selesa, dia menangis kalau dia sejuk, dia menangis kalau dia panas. Semuanya bahasa dia bahasa tangisan. Kalau kita usik dia apa saja, dia takkan letaklah tong sampah pun, kalau dia kenyang dia tak menangis. Tapi dia lapar dia menangis. Ataupun dia dorong oleh semut. Sebab masa tu dia tak ada perasaan. Tapi bila dia besar sikit lagi, dia dah mula pandai merajuk. Bila marah dia merajuk, kita buat-buat macam ni dia pun nangis. Pasal dah ada perasaan. Memang sahabat-sahabat sekalian, setiap patah susun ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menuturkannya dan mewahyukan kepada Nabi SAW saja-saja. Lepas tu macam banyaklah kalau saya nak buat contoh dalam keadaan nahwu pula dari segi maksud innal ladzina kafaru min ahlul kitab tu min apa? Min lil ba'd ke min min harful jar ke min apa? Macam-macam kalau kita tengok dalam apa tafsir apa saya tengok macam-macam dalam tu biarlah ilmiah sikit dan min tu pula dalam bahasa Arab ada banyak jenis min. Biarlah Allahu Akbar. Seronok. Sebab tu saya kata saya mengajar ni untuk belajar. Saya mengajar bukan nak mengajar kan, tapi sebenarnya saya belajar. Saya mengajar untuk saya belajar. Begitu lebih tepat. Bukan saya mengajar untuk orang. Sahabat-sahabat dapat manfaat, alhamdulillah, saya juga bermanfaat. Tapi sebenarnya saya mengajar untuk saya belajar. Dan memang banyak saya dapat ilmu kalau kita mengajar untuk belajar. InsyaAllah. Okeylah, nanti kita tak masuk lagi tu. Ini baru hubungkan ayat sebelum ni dengan ayat yang kita nak bicara ni. Nah, kemudian ayat hubungan dengan ayat ni yang hari ni juga dengan semalam ialah antara lain iaitu ancaman Allah barang siapa yang meninggalkan solat sepanjang umurnya, dia tidak menjadi kafir. Ini pandangan setengah ulama. Tetapi siapa yang mencerca kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi kafir. Sebab apa tuan sekalian? Sebab Nabi SAW ni dalam solat kalau tak sebut nama Nabi tak sah solat. Kalau tak solat, bukan jumhur ulama lah kafir. Ada juga macam kalau tak salah macam mazhab Hanbali, kalau tak solat dia kafir. Kan? Tapi kalau kita dalam mazhab Syafi'i ni, dia kalau tak solat dia kufur nikmat. Tapi dia tidak menafikan solat. Kalau menafikan wajib solat jadi kafir. Ni dia tak solat. Okey. Tapi kalau soal Nabi, kalau mencerca Nabi, kafir. Walaupun sekali. Kenapa? Kerana mencerca Nabi ni lebih teruk daripada meninggalkan solat. Kerana solat itu tidak sah kalau tidak sebut nama Nabi. Sebab apa? Sebab antara rukun solat ada berapa? 13 kan, kita mazhab Syafi'i 13. Dan salah satu rukunnya adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu. Dan yang keduanya, kalau tak sebut nama Nabi dalam solat, tidak sah solat. Iaitu pada apa? Pada tahiyat. Kita tak boleh skip at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu assalamualaikum. Lepas tu asyhadu anna Muhammad tak nak baca. Baca asyhadu alla ilaha illallah saja. Asyhadu anna Muhammad tak baca. Tidak sah solat. Sebab tu jadi kafir kalau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam semalam macam kaedah tanya tentang yang Perancis kan. Saya tengok pula malam tadi. Bila orang nak solat Jumaat, mereka duduk kat depan tu imam buat demo, angkat spanduk. Tapi tak ramai lah, dalam tak sampai 100 orang kot, dalam
30-40 orang. Member duk solat. Oh, angkat sepanduk. Baca. Apa pun sebab sekalian. Saya nak tambah sikit semalam yang Kak dah tanya semalam tu. Kalau nak tengok dari segi pembunuhan, kalau nak tengok dari segi pembunuhan, orang Perancis lagi banyak bunuh orang Islam sebenarnya. Sebelum ni. Masa dia menakluki Algeria dulu. Oh dahsyat dia. Beribu dia bunuh. Beratus ribu lah. Main bom masuk kampung, tembak, rogol, bunuh yang tua. Kanak-kanak. Ya? Dia lagi jahat. Tapi kerana dia menguasai media massa dan sebagainya. Cuma sebutnya sebelum sekalian, uh, uh, orang Islam sangat sensitif dengan Nabi SAW. Walaupun dia tak solat, walaupun jangan hina Nabi. Macam sebab kita. Dia tak solat, tapi jangan kata kafir. Jangan panggil jahil. Jahil marah. Dia kata, bapak jahil. Pasal tak solat. Jahil jangan sebut. Tak, jangan sebut. Macam setengah-setengah kita lah. Setengah-setengah orang yang mabuk minum arak kan. Dia tak makan babi. Arak dia bedal. Padahal sama-sama haram kan. Kan? Tapi dari segi besarnya musibah, dosa besar tu, dosa besar minum arak lagi besar musibah dia. Dia tak makan babi. Ada kawan-kawan buat lawa. Dia ni pergi Phuket, pergi Thailand. Pergi hotel lah. Lepas tu hotel, pergi buat kerja tak elok kat hotel. Pergi tanya dekat reception. Mana kedai orang Islam kat sini? Ada. Buat kerja tak elok, pergi nak makan-makan halal. Maknanya, dia pilih juga buat dosa. Tapi nak sebut sahabat Islam, kalau tak sebut nama Nabi, tidak sah solat. Dan, kalau mencerca Nabi, kafir. Tapi orang kafir, dia dah kafir dah. Macam saya sebut semalam lah, kaedah kita nak menanganinya tu. Itu kaedah lah. Cuma nak sebut di sini, hubungan dengan yang kita baru nak bicara ayat ni ialah tentang solat itu. Tentang solat ya. Dan oleh kerana itu, Alkitab telah mencerca kamu, yang kata Nabi SAW, maka aku dahulukan ancaman terhadap mereka berbanding orang-orang musyrikin yang menghina aku. Maksudnya, orang kafir Quraisy, dia tidak hina Allah. Orang kafir Quraisy ni, dia tak tahu lagi Nabi. Kitab sebagainya. Tapi orang ahli kitab dia tahu dah Nabi. Walaupun dia tidak hina Allah, seperti orang musyrikin, tapi dia sudah tahu Nabi tu. Sebab tu Allah dahulukan azab kepada dia. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nar jahannam khalidin. Sama juga dengan ayat-ayat lain, ayat menyebutkan tentang kebencian orang kafir ni terhadap Nabi Muhammad SAW yang paling kuat ialah la tajidanna syaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahudu wal musyrik. Orang yang paling kuat permusuhan di kalangan orang kafir ni ialah orang Yahudi. Al yahud wal musyrikin. Orang yang dia musyrik. Orang Nasrani kurang. Memang relatif pun begitu. Kalau kita tengok sahabat-sahabat, orang yang masuk Islam nak banding orang Kristian dengan orang Yahudi, ramai orang Kristian masuk Islam daripada orang Yahudi. Orang Yahudi memang lihat. Kalau masuk Islam tu memang macam ni. Jadi dia dapat dalil sungguh, betul-betul sungguh. Dan memang dapat hidayah sungguh. Tapi orang Kristian ramai masuk Islam. Orang Yahudi jaga. Orang musyrikin lain, Hindu ke Buddha ke lagi ramai masuk Islam. Tapi Yahudi jaga. Sebab tu Allah sebut, musuh yang paling kuat di kalangan orang kafir ni ialah orang Yahudi. Dan lepas tu tanda-tanda akhir zaman nanti, bila nak kiamat nanti, orang Islam akan bergabung dengan Nasrani, Kristian, melawan Yahudi. Bila Yahudi kalah, kemudian bila balik dalam perjalanan sehingga setempat, ada hadis yang panjang, orang yang Kristian kata kita menang sebab Jesus, maka berlakulah peperangan pula antara orang Islam dengan orang Nasrani. Tapi mula-mulanya ada pergabungan, tapi dengan Yahudi tak ada pergabungan. Sebab tu sahabat Muslim, sekali lagi sebut, setiap susun patah ayat Quran yang Allah turunkan pada kita, tidak ada yang tidak ada falsafah makna yang tersirat di sebaliknya, kecuali semua ada, kecuali sebab kita tak tahu je tak ada. Sebab tu kita rasa tak ada. Itu dia. Bismillah sendiri pun. A'udzubillah sendiri pun. Contoh bismillah, bila sebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bismillah? Dan bukan semua surah ada bismillah. Kenapa Bara'ah tak ada bismillah? Dan bismillah tu ayat Quran ke tidak? Kalau
termasuk Bismillahirrahmanirrahim Musa tu termasuk Al-Quran. Tapi Bismillah ni macam-macam yang tu pula. Tu saya kata saya mengajar untuk belajar. Bukan saya belajar untuk mengajar, tapi saya mengajar untuk belajar. Okeylah, habislah itu. Panjang sangat pula bendanya. Okeylah, kita masuk kepada ayat seterusnya. Tapi kalau kita kat sini ni dia bincang banyak lagi. Tak apalah. So, stop di situlah. Okey, kita masuk kepada Ibnu Katsir kita, muka surat 671. Keterangan tentang makhluk terburuk dan makhluk yang terbaik dan balasan masing-masing. Oh, 9:03 dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT memberitahukan tentang tempat kembali kaum yang durhaka dari orang kafir. Yang di kalangan ahlul kitab dan orang musyrik. Mereka menyalahi kitab-kitab Allah dan menentang para nabi yang diutus. Pada hari kiamat, mereka berada di neraka Jahannam dalam keadaan kekal. Dan mereka tinggal menetap di dalamnya. Dan tidak boleh berpindah dan tidak boleh keluar daripadanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang yang mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Yang ni seburuk-buruk makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Kenapa jadi seburuk-buruk? Sebab asalnya manusia ni Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik manusia, tapi oleh kerana mereka tidak menggunakan akal, mereka menjadi seburuk-buruk manusia. Sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala adalah manusia juga. Lebih baik daripada malaikat. Dan seburuk-buruk manusia adalah manusia juga. Lebih teruk daripada binatang. Jadi sedap juga ya tu. Sebaik-baik manusia adalah manusia. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang baik, lebih baik daripada malaikat. Dan seburuk-buruk manusia adalah juga manusia, bakal lebih buruk daripada binatang. Itu. Kenapa? Kerana akal tidak digunakan untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu sahabat Muslim tentang duduk dalam neraka kekal selama-lamanya ni, kalau kita nak bincang macam-macam lah. Ada satu ajaran sesat tu. Dia kata macam mana neraka boleh kekal, syurga boleh kekal. Yang kekal ni Allah je dia kata. Mana pula yang tu. Macam-macam dunia ni, ajaran sesat ni macam-macam. Tu datang sendiri kat rumah cakap. Kita kata Allah saja kekal lah. Wa yabqa wajh rabbika zul jalali wal ikram. Tiba-tiba kita kata pula syurga kekal. Kita kata bukan kita kata, Allah yang kata. Khalidina fiha abada. Bila-bila sampai bila-bila. Tapi nak sebut sahabat Muslim, yang kekal dalam neraka ni adalah orang kafir. Tapi kalau saya peribadi, saya kalau saya lah, kalau diberikan tawaran lah, insya-Allah kalau mudah-mudahan kita masuk syurga, amin. Diberi tawaran, boleh tak orang-orang yang dulu yang kalau kita ahli syurga, yang dulu yang jahat, yang tak solat tu, kita masukkan dalam syurga semua. Kalau Allah Ta'ala tanya kita ahli syurga kan. Saya rasa pada masa tu semua ahli syurga akan jawab, tak apalah, masuklah semua dalam syurga. Tutuplah neraka tu. Biar malaikat saja dalam neraka tu pencin. Tak payah kerja, dia nak observe nak nyanyi seorang, tak payah. Mana sebut sekalian, kasih sayang Allah SWT, dia kasih sayang Allah SWT terlalu merata, meluas, banyak berbanding kemurkaan. Sebab tu saya yakin. Kalau kita perhatikan umat-umat yang diazab dulu, umat diazab dulu selepas dia buat dosa lama dah. Macam umat Nabi Nuh. Daripada Nabi Nuh dibangkitkan jadi Rasul, sampailah Nabi Nuh wafat. Sebelum wafat itu, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun Nabi Nuh berdakwah. Tapi 80 orang je masuk Islam. Tapi dah lama sangat berdakwah. Tapi Allah Ta'ala masih lagi turun rahmat dia. Kasih sayangnya, diberikan rezekinya, diberi kesihatannya dan sebagainya. Tapi kalau kufur itu, maka Allah murka. Murka Allah tu tak banyak. Sikit je. Tapi kerana kufur itu je. Walaupun kufur, Allah Ta'ala masih lagi berikan nikmat.
Itu mak Nabi Nuh. Mak Nabi Lut gitu juga. Lama dah. Sehinggalah satu kemuncak. Sampai malaikat pun dia rogol. Allah kata dia melampau. Ha. Malaikat pun nak rogol. Tendang pintu rumah Nabi Lut. Nabi Lut sudah nak buat apa dah aku ni, macam mana tetamu aku ni. Nabi Lut minta maaf lah, saya dah tak boleh buat apa. Malaikat kata beres. Jangan risau. Saya ni malaikat bukan manusia. Tapi Jibril datang dengan muka yang paling cantik untuk menguji lagi keimanan apa nama orang umat Nabi Lut. Lagi dia buat dia ni tengok malaikat handsome. Ha. Masuk sam. Dibutakan mata-mata mereka balik dalam keadaan teraba-raba. Keluar daripada rumah Nabi Lut, jangan pusing belakang, jangan tengok azab macam mana, kecuali isteri dia. Walaupun keluar dia pusing belakang, mati juga. Cerita tu cuma nak ceritanya, lama dah buat maksiat, tapi Allah masih lagi menurunkan rahmat dan kasih. Lepas tu baru Allah turunkan azab. Itu juga macam Firaun, berikut dengan kaum Samud, berikut dengan kaum Ad. Kaum Samud Nabi Saleh tu kaum Ad. Dan semua sekali lah. Ashabul Ukhdud dan macam-macam lagi. Diazab Allah Ta'ala selepas lama sudah diberi nikmat. Sebab tu kasih sayang Allah Ta'ala tu meluas. Kemurkaan Allah tu sangat sempit dan sangat kecil. Dan sahabat saya sekalian, ada satu riwayat tersebut dalam Ibn Asakir, saya sebut, apabila Abu Quhafah ni, ayah Abu Bakar Quhafah masuk Islam. Kemudian Nabi pergi rumah Abu Quhafah. Abu Bakar kata, tak apa, kenapa datang ya Rasulullah? Yalah kami, biar saya bawa, saya datang. Tak apalah, saya datang, saya menghormati. Maknanya Nabi SAW pergi jumpa dengan ayah Sayyidina Abu Bakar kerana menghormati Abu Bakar. Itu kehidupan lain, cerita itulah, biarlah. Kemudian bila Abu Quhafah bai'ah Nabi SAW masuk Islam, Abu Bakar menangis. Lalu kata Nabi, kenapa kau menangis? Kata Abu Bakar, aku menangis kerana aku rasa alangkah baiknya kalau hari ini yang memegang tanganmu berbai'ah untuk masuk Islam adalah bapa saudaramu Abu Talib, bukan ayah. Maknanya dia sayang pada Nabi SAW. Cuma nak sebutnya sebab Muslim, kasih sayang Allah tu luas dan kemurkaannya sempit. Begitu juga dengan Abu Talib. Walaupun begitu, jumhur ulama bukan dia mati tidak Islam, tapi ada keringanan di sisi Allah Ta'ala bagi dia nak. Sebab tu saya kata, kalau Allah izin, tanya, beri tawaran kepada ahli syurga, boleh tak, katalah Abu Talib seorang yang baik-baik dengan Nabi tu tapi tak Islam, masuk syurga. Kita sangat mahu, saya sangat meraihkan. Itu terserah Allah Ta'ala lah. Cuma nak sebutnya, rasa kasih sayang Allah Ta'ala tu, kemurahannya tu lebih besar daripada kemurkaannya. Macam kita juga dalam manusia, kan? Allah Ta'ala tiupkan ruh pada kita, dan sifat ruh itu dia lebih kepada kasih sayang, lebih kepada, kita kata, berlembut daripada berkasar. Tak ada orang sepanjang hidup kasar. Walaupun ada yang kasar, tapi ada juga dia tu, kita kata, hati yang mudah tersentuh dalam beberapa keadaan. Ke semua. Lepas tu sahabat sekalian, Allah SWT sebut kekal dalam neraka itu bagi orang kafir yang setelah lama diberi peluang oleh Allah SWT. Dia hantar Rasul, dia hantar kitab, tapi bila Nabi datang, dia hantar pula mukjizat Nabi Muhammad itu sendiri, membenarkan semua yang ada dalam kitab mereka itu, tapi mereka menafikannya, maka mereka kekal dalam neraka. Nak salah siapa lagi? Kalau biasa, kita dah bagi dah ni soalan-soalan akan keluar. Tak. Lepas tu kebetulan pula kawan kita jaga biasa tu. Cakap pula tu sekolah saya tu. Awak jaga biasa tu. Kalau budak-budak buat salah tu, tunjuk dah sikit. Dia tak beritahu jawapan. Tengok. Dia giling. Tak lulu juga. Memang sakit hati betul. Kita dah katalah ada soalan sport. Beridah tu ni. Memang dah keluar, tapi dia tak baca pula yang kita suruh, memang sakit hati.
Memang sekali. Mengajar bukan main lama. Begitulah juga Allah SWT beri peluang pada manusia, tapi tidak menggunakan akal. Akhirnya, tidak boleh salahkan Allah Taala kalau mereka kekal di dalam neraka. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan segolongan ulama telah menarik kesimpulan daripada ayat ini bahawa orang yang beriman lebih baik daripada para malaikat. Hal ini ditujukan dengan ayat ulaika hum khairul bariyah. Dalam ayat ini saja. Misalnya innal ladina kafaru minal kitab wal musyrikin fi nar jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang al-kitab dan orang musyrikin kekal dalam neraka dan mereka telah seburuk-buruk manusia. Itu habis itu. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman wa amilus solihat. Kita berhenti situ sekejap sebelum kita sambung yang Abu Hurairah ni. Sesahabat perhati. Kalau dalam Quran sebut innal ladzina amanu, dia mesti ada ayat wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warbitu. Itu amal soleh tu. Sabar dan semua menurut perintah dan sebagainya. Apa saja ayat tentang amanu, dia mesti ada benda-benda baik sebab itu. Sama ada sebut amal soleh ataupun sebut kerja-kerja yang lain. Kerja-kerja yang soleh lah. Dia sebut, nak sebutnya sahabat Muslim, kalau kita beriman, kena ada bukti kita beriman. Sebab tu kalau orang Islam, dia belum beriman. Orang Islam belum beriman. Dia baru Islam. Dia baru yakin. Sebab tu al-iman, al-iqraru bil lisan. Mengaku dengan lidah. Wal amal bil jarih, dia kita melakukan dengan anggota. Wal al-iman al-iqrar bil lisan wal jarih. Al-iman at-tasdiq bil qalb. At-tasdiq bil qalb, kita yakin dalam hati. Wa taqrar bil lisan, kita menyebut dengan lidah. Wal amal bil jarih, dan kita melakukan dengan amal anggota. Itu baru iman. Kalau sekadar saya Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu ialah Islam. Tapi perbuatannya macam mana? Sebab tu Allah sebut innal ladzina amanu wa amilus solihah. Innal ladzina amanu wa amilus solihah. Innal ladzina amanu wa amilus solihah. Selalu Allah sebut begitu. Kenapa? Kerana iman tidak akan lengkap kalau tidak dengan amal soleh. Amal soleh tu apa dia amal soleh? Ladzina amanu wa aqimus solah wa atuz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itulah antara amal soleh. Kalau yang fardu, yang sunat tu lain lah. Sementara lah. Kita. Okey. Kemudian, kata Abu Hurairah, hal ini menunjukkan orang beriman lebih baik daripada malaikat. Ayat yang mana tu? Ayat yang menunjukkan tentang ayat ulaika hum khairul bariyah. Yakni ayat sebelum tu innal ladzina amanu salat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman dan bersolat itu, mereka itulah orang yang, mereka lah yang lebih manusia yang sebaik-baiknya. Manusia yang sebaik-baiknya. Mengalah beriman dan bersolat, mereka adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Maka kata Abu Hurairah, manusia lebih baik daripada malaikat. Dalilnya ni ayat ni. Iaitu ulaikum khairul bariyah. Sebaik-baik manusia. Ataupun di sini disebut apa ni? Sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk di sini dalam terjemah ni. Sebaik makhluk. Betul juga dengan Buya Hamka. Ulaikum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Mereka terjemah dengan sebaik-baik makhluk. Sama juga dengan Sofatul Tafasir ni. Sebab itulah Abu Hurairah kata, kita ni lebih baik daripada malaikat. Kalau kita beriman dan beramal soleh. Sebab apa? Sebab banyak perkara. Banyak perkara. Yang pertama sekali, malaikat tak ada pilihan. Yang kerja rokok sampai kiamat. Yang kerja tawah sampai kiamat di Baitul Ma'mur. Yang kerja zikir sampai kiamat. Dia tak ada pilihan. Sebab tu dia tidak ada apa nama jantina, jantan atau betina. Dia tidak ada jantina lah. Sebab dia tak ada pilihan. Dia tidak ada apa-apa lah. Tapi kita ada pilihan, kita ada jantina, kita ada rasa, kita ada perasaan, kita ada segala-gala. Sebab tu, kalau orang tu boleh
jadi baik, apalagi dalam fitnah-fitnah yang akhir zaman ni, yang dahsyat ini, memang baik sungguh. Memang baik sungguh. Bahkan kita kalau kita nak dibandingkan dengan malaikat, ya, dia tu, yalah takdir tu begitulah, tapi nak sebutnya dari segi pilihan, dia tak ada pilihan. Dia tak diberi pilihan. Dia begitu. Sebab tu sahabat-sahabat menurut Islam, kita jumpalah adalah anak-anak orang kaya, sakit jiwa. Nak keluar rumah main-main tak boleh. Nak pergi shopping komplek main-main, nak lepak, nak duduk, tak boleh. Tak boleh. Nak makan kedai-kedai biasa pun tak boleh. Kau tengok kalau sultan pergi makan kat kedai kopi. Tak lari orang lain. Dah dia segi seorang-seorang, bukan dia seorang, dengan bodyguard lagi, dengan segala mak nenek. Akhirnya, dah, kalau kedai tu penuh dengan dia, orang lain tak masuk. Orang kedai pun tension. Dah pula pergi pula makan TO je. Jadi susah kalau kita ni duduk dalam keadaan hanya satu keadaan. Ya Islam, tak pernah susah. Akhirnya dia tak mengenal. Dia tidak akan mengenali erti orang, perasaan orang susah. Jangankan orang lain, sahabat-sahabat Islam, kita perhatilah kalau masa kita belajar dulu dok. Kalau pensyarah yang gini muda-muda yang gini, lepas buat ijazah tu, lepas periksa SPM, masuk universiti, lepas buat universiti, masuk ijazah tu, kemudian dia fourth lab, dia tak payah buat masa tu, buat PhD. Dia tak begitu, dia tak berapa boleh nak menghargai pelajar-pelajar yang agak slow. Macam kita lah, macam saya slow. Macam ni, dia agak mudah. Sebab tu, dia kalau duduk dalam satu keadaan, dia takkan boleh menerima ataupun tidak boleh nak merasai susahnya keadaan lain. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, dalam pendidikan anak-anak contohnya, biar kita ajar, bukan saya nak mengajar super senior kita ni ada di sini ya. Ini pengalaman saya lah. Yang anak tak ramai ni. Kita ajar dalam beberapa situasi. Kalau duduk di asrama tu, biar dia rasa putus duit. Jangan, biar tak ada duit, som hantar. Biar tak ada duit, tuang. Tak, kita bagi dia dulu. Saya dua. Biar dia berusaha untuk sama ada nak berjimat ke, nak apa ke, pandai-pandai dia. Bukan kita tak boleh atas, kita tak. Supaya dia merasai dua situasi. Situasi ada duit dan situasi tak ada duit. Kalau dia hanya merasa situasi ada duit, dia takkan boleh rasa bagaimana perasaan orang yang tak pernah ada duit. Saya ada seorang keluarga dekat, dia dulu pernah susah. Dan ada jugalah kawan-kawan yang susah. Kemudian ada juga keluarga kita yang susah juga. Kemudian sepupu ni minta duit dengan dia. Dia pun sekarang ni dia agak senang lah sikit lah. Dia minta duit, dia terus dia kata apa? Dia kata, dia aku tahulah macam mana orang tak ada duit ni. Dia tahu. Macam mana tadi. Pasal dia pernah tak ada duit dia. Pernah aku pernah tahu kau tak ada duit 2-3 hari. Memang tak ada duit sungguh. Dia tahu. Sebab tu sahabat kan, kita macam tu, kita pasal kita susah dari dulu masa kecilnya. Kita pun tahu juga tak ada duit macam mana. Sebenarnya kalau anak-anak kita, biar dia merasai dua situasi yang berbeza. Jangan nak bagi. Nak boleh, tapi kena syarat. Kalau kita, kalau anak-anak saya, nak apa, kita baca Quran. Nak ni baca tu. Nak tu hafal ni. Dapat, kita bagi. Menunjukkan moral kita pula, janji mesti ditepati. Gitu. Tapi, nak sebutnya, kalau malaikat, dia duduk dalam satu situasi, dia tidak ada pilihan. Dan dia tidak ada rasa. Tapi kalau kita manusia, kita ada dalam dua situasi. Iaitu situasi boleh memilih, atau untuk tidak memilih, kita ada kita ada rasa yang berbeza daripada malaikat. Begitu ya. Sebab tu kita lebih baik daripada dia bila kita menjadi orang-orang yang alladzina amanu muslimat ulaikum khairul, kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Rabb mereka. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, iaitu syurga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, yakni tidak putus tanpa akhir dan tidak ada hujung. Jazaun itu macam-macam pandangan ulama sebab sekalian.
apa maksud jazak itu? Eh? Maksud jazak kalau di sini disebutkan ada maksudnya jazak itu ialah mengandungi dua pengertian. Yang pertama, diberikan balasan yang banyak tanpa sebarang kekurangan, itu jazak. Ataupun juga adalah suatu maksud yang memberi kepada pemberian Allah kepada manusia mencukupi buatnya. Yang cukup-cukup pada. Tapi saya rasa lebih tepatnya jazak itu Allah Ta'ala memberikan nikmat dan balasan yang banyak tanpa sebarang kekurangan. Tapi betul, kalau kita perhati, jazak, balasan Allah Ta'ala, yang baiklah, yang baik. Kita buat baik sikit, tapi tak pandang dengan pahala. Contohnya kalau Isyraq, mana Qiyamul Lail, apa nama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Memang tidak pernah orang tawarkan satu jenis kita kata keuntungan yang begini besar dalam mana-mana perniagaan atau saham seperti yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah. Sebab itu sebenarnya yang kita buat ni ialah kewajipan kita terhadap Allah yang Allah perintahkan, yang mana kalau kita buat kita dapat untung, Allah tidak untung. Kalau kita tak buat, kita rugi, Allah tidak rugi. Kaedah ibadat. Sebab tu jazak itu Allah Ta'ala balas tu bukan sebab ibadat kita, tapi kerana ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita dengan ibadat kita ni berapa minit je kita solatnya. Berapa hari je kita puasanya, tak ada orang puasa 360 hari. Tak boleh. Tak boleh. Kalau raja-raja pun kena bagi dua. Nak, hari ni puasa tak, lusa puasa tak. Paling-paling busuk pun begitu. Nak waktu tidur dengan waktu berzikir. Banyak waktu tidur. Sehari nak tidur pula ni, bulan Zuhur ni. Ikut sunnah kan. Kau dia lah. Kau dia lah sebelum Zuhur. Lepas Zuhur, ikutlah. Bukan kau dia lah, ikutlah. Nak tidur kau tak nak tidur. Pasal apa mengantuk pula, lepas Zuhur. Tidur pula. Bangun asal. Pergi solat. Berapa banyak kita solatnya berbanding dengan buat ibadat. Jangankan masa solat, sahabat-sahabat. Siapa solat lebih lama pada makan? Makan nasi. Jangan kira yang memasak, yang makan dulu. Jadi kita makan tadi pun dah dekat setengah jam. Baru makan mi goreng dengan jeput-jeput lah. Dan solat subuh berapa minit? Solat setengah jam. Tinggal Tok Imam tu solat dengan Tok Imam. Bakar masjid seorang. Solat 2 kali subuh buat macam tu. Bakar seorang. Tapi nak sebut, walaupun sedikit ibadat kita, jazak Allah tu, pembalasan Allah tu bukan berdasarkan ibadat kita, tapi kerana ketaatan kita kepada Allah dan kasih sayang Allah kepada kita, kepada hamba-Nya. Kalau kita nak kira ibadat, tak padan. Macam kita dengan anak-anak lah. Kita dengan ayah, kita dengan mak kita tak. Saya dah sebut kan. Dari segi keluar duit ke apa semua, minta duit lah. Kalau yang ayah bekerja lah. Yang kerja. Ayah selalu bagi duit. Tapi kasih sayang anak lebih pada mak. dia tak kira duit tu. Dia tak kira duit, dia kira rasa. Siapa-siapa pun cuba kat tangan dalam kelas kita. Siapa lebih sayang pada ayah berbanding mak? Majoriti lah. Selagi bulan tak ada seorang pun, ayah lebih sayang pada mak. Walaupun kata-kata ayah yang beri duit, tapi mak tetap di hati. Pasal apa? Adalah sebab dia fikir sendiri dah gitu. Bila sebutnya jazak Allah Ta'ala itu adalah satu pemberian yang Allah berikan balasan pada manusia yang banyak tanpa sebarang kekurangan. Itu jazak. Jazak. Okey, kemudian seterusnya Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fi abada, syurga Aden. Syurga ada macam-macam lah. Cuma Nabi sebut di sini syurga Aden. Kita tak apalah mana-mana syurga pun. Tapi kalau boleh, walaupun tak boleh masuk syurga lain, masuk syurga Firdaus pun tak apa dah. Gitu. Cita-cita biar tinggi. Biarlah ibadat korang pun. Daripada tak ada cita-cita langsung, dah ibadat tak ada, cita-cita pun tidak. Lagi teruk. Cakap gitu dengan budak-budak. Allah Ustaz, syurga nak tinggi-tinggi.
okey juga. Daripada tak nak syurga langsung tu, kau kan tak dapat yang tinggi dapat. Tak dapat yang tinggi dapat yang rendah tak apa dah. Tapi kalau saya cakap tak dapat yang rendah dapat yang tinggi pun tak apa. Begitu. Jadi disebutkan syurga tu mengalir di banyak anak sungai. Ini saya kata saya tak nak bincang yang ni tentang syurga tu, dah banyak dah sebut. Cuma nak sebut sikit je, iaitu kenapa selalu, saya ingat dulu siapa cikgu aku ke tanya. Kenapa selalunya kalau sebut syurga, sebut sungai, sebut syurga, sebut sungai. Sebab apa? Sebab manusia dengan air tak boleh dipisahkan. Falsafah ni. Ada satu buku falsafah tu. Sebab tu saya kata bila kita sebut itu, kita teringat. Sebab tu saya kata saya, berapa kali dah sebut, saya mengajar untuk belajar. Saya teringat saya ada satu buku, Al-Falsafah fi Ahkamil Islam. Al-Falsafah. Falsafah dalam hukum Islam. Tu saya belajar masa ngaji puat tu, saya belajar yang tu. Sampai habis. Dia kulit. Apa nama pengarang dia? Kenapa Allah sebut syurga dalam Allah sebut selalu kaitkan syurga sungai dalam syurga. Sebab manusia dan air tidak boleh dipisahkan. Macam kita sedih pun keluar air mata, kita gembira pun keluar air mata. Tak? Jadi air mata tu air mata sedih ke air mata gembira? Air mata buaya? Tak gitu. Buaya tak menangis, tapi tiba-tiba ada buaya dapat nama. Cuma sebut sebab mana? Manusia tak boleh pisahkan dengan air. Kita sendiri berapa persen kita ni adalah air. Kan cikgu sains, kawan tu. Tak. Oh, hebat kawan mengajar budak-budak nuklear lah, itulah kimia dalam tapi tak ikut budak-budak ni rugi. Yalah tu. Cuma nak sebutnya, Allah Ta'ala selalu sebut begitu sebab manusia memang tidak boleh dipisahkan dengan air. Sebab tu kita tengok kalau anak rumah-rumah orang kaya, dia ada kolam renang. Kenapa? Ada kolam renang. Menunjukkan kemewahan. Kita tak pergi rumah orang duduk pondok buruk, rumah setinggal, masuk dalam ada kolam renang besar. Orang gila. Takkan dia duduk air. Dia baik dia buat rumah lain. Tapi nak sebut kalau ada rumah besar, dia ada kolam. Hotel 5 binatang. Kalau kita pergi hotel 5 biasa, tak ada kolam. Kalau hotel-hotel ada besar. Macam kalau chalet. Kalau chalet ada kolam renang, ramai orang nak pergi. Pasal apa? Pasal orang nak bermain, nak mandi. Padahal chalet tu tepi laut dah. Tapi orang mandi dalam kolam, orang tak mandi dalam laut. Pasal apa? Dekatnya manusia dengan air. Dekat manusia dengan air. Malam tadi ada cerita lah. Sahabat-sahabat tak tahu tak apa. Ada apa? Suami isteri bergaduh. Petang tu telefon. Nangis, suami menangis. Saya kata apa, insyaAllah nanti saya telefon. Lepas maghrib. Dalam pukul 7.30 berkali tu, saya telefon. Cakap. Keluarga dekat lah. Saya saja buat lawak, buat tak tahu. Suara macam suara menangis. Kenapa suara macam ni? Tak sihat, Bi. Tak sihat. Aku menangis. Senyap. Ni menangis. Ada masalah apa ni? Ada masalah cerita lah. Malu apa ni cerita? Okey, cakap dengan Umi. Dia. Kemudian, lepas tu, lama cakap balik. Lepas tu, pukul 10 malam ni, tengah duduk study ni, suami dia telefon. Kat mana ni? Kat luar. Kenapa? Keluar makan. Keluar makan pula. Saya sebutnya, dari segi kaedah, apa nama kita kata, air mata tadi. Dua-dua gembira. Kalau kata, cakap menangis pula. Kenapa menangis? Okey lah. Dah okey. Tadi pun menangis sebab sedih. Sekarang menangis pula sebab itu. Maknanya, manusia ni tidak boleh dipisahkan dengan air mata. Nampak kita orang kaya. Sebab tu, Allah sebut air. Bahkan, ada satu perumpamaan dalam bahasa Arab bila ditanyakan kepada sahabat seperti mana sayang kamu pada Nabi, maka kata dia seperti mana kamu sanggup berkorban pada Nabi, kata dia seperti kami berada di padang pasir yang tandus sedangkan kami diberikan segelas air yang sejuk. Apa maknanya? Dalam tu. Duduk tempat tandus, panas, tapi ada air sejuk segelas. Apa maksudnya?
Maksudnya air tu kami boleh lebih rela beri pada Nabi walaupun kami tak minum. Mana mati lah. Nyawa tu jadi taruhan. Yang penting Nabi selamat. Gitu. Keadaan. Ada ulama buat perbandingan. Buat satu soalan Allah Masya lupa. Dalam kerajaan Bani Abbasiyah. Dia tanya. Seorang ulama ni tanya. Nanti saya cek semula nama dia apa. Bila Amir ni nak minum air. Bila Amir nak minum air. Dia kata. Ya Amir Mu'minin. Sebentar. Saya nak tanya satu soalan. Air segelas. Air segelas. Air segelas. Dia kata. Kalaulah tuanku berada di padang pasir. Amir Mu'minin berada di padang pasir. Dalam keadaan haus sangat. Tiba-tiba ada orang datang bawa segelas air. Berapa yang Amir nak bayar segelas air? Lalu kata dia, dengan berapa harga yang dia minta? Lalu kata ulama ni, kalau dia minta dengan separuh daripada kerajaan yang tuan ada, tuan nak beri tak? Dia fikir, saya berikan. Kenapa tuan beri? Kalau tak mati saya, tak minum air. Okey, dia kata minum lah. Dia pun minum. Kemudian lepas minum air, Alhamdulillah, dia pun tanya. Kemudian setelah tuanku minum air, sebab Amir minum air, Amir pun tak boleh kencing. Tak boleh kencing. Sakit sangat. Tapi ada seorang tabib. Dia boleh mengobati penyakit tuan. Dengan syarat, tuanku kena memenuhi permintaannya. Tuan tu sanggup tak? Saya sanggup. Saya sanggup. Yang penting saya boleh kencing. Apa syaratnya? Dia minta separuh lagi kerajaan yang ada pada tuanku. Saya boleh beri. Yang penting saya boleh kencing. Maka kata dia, nilai kerajaan yang luas tu, kerajaan Abbasiyah kan luas. Nilai kerajaan tuanku hanyalah dengan segelas air saja. Oh, dalam makna dia. Dalam. Itu air. Sebab tu sahabat-sahabat mengenal, kita ni banyak kalau kita buat, tengok perbandingan bahasa Melayu kan, kita banyak menggunakan istilah air. Bagaikan air au dengan tebing. Maksudnya air tu kan, au tu. Air dia cincang takkan putus. Apa lagi? Air apa lagi? Kalau mendengar guru di langit, air di tempayan jangan dicurahkan. Apa nama ni? Air pun air di hulu, mudik ke hilir, apa air tu gitulah. Banyak istilah-istilah air. Kenapa? Pasal dia sinonim dengan manusia. Sebab itu Allah selalu guna dalam Quran. Sebab Allah guna dulu, sebab tu manusia guna. Sebab tu sahabat-sahabat, saya sebut sekali lagi. Tidak pernah ada satu patah perkataan pun daripada Al-Quran yang Allah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali semuanya ada makna belaka. Sebab itu kalau kufur dengan satu ayat saja dalam Quran, maka dia kafir. Itu keadaan dia. Baiklah. Kemudian kemudian selanjutnya Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadap Allah SWT. Kedudukan redanya terhadap mereka itu lebih tinggi daripada kenikmatan yang mereka dapatkan secara percuma. Dan waradu'an itu, dan mereka pun redha kepada Allah Ta'ala itu terhadap anugerah melimpah yang dia berikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nampak tu sahabat-sahabat sekalian, kita ni kalau duduk di makam redha, memang makam tertinggi. Bawah sikit pada makam redha, maqam sabar. Bawah maqam sabar, maqabah, maqam cupa selana. Kalau redha, tak cakap apa. Kalau sabar, boleh cakap sabar. Sabar tak, kau tak kena aku yang suruh sabar, kena kau. Tapi kalau redha, macam mana awak rasa macam ni? Saya redha apa yang telah ditetapkan. Tapi kalau saya sabar, macam mana dah berlaku? Itu tidak redha lagi. Sebab tu kedudukan redha dia lebih tinggi daripada kedudukan sabar. Dan dalam syurga nanti, bila kita telah redha kepada Allah SWT, kita akan rasa sangat puas hati. Apalagi dengan nikmat tu. Dengan nikmat itu dapat. Sama juga kalau dunia ni kalau kita redha apa pemberian Allah, yang besar pada mata orang lain, kecil saja musibah bagi kita. Kita tengok orang susah, tapi kita dapat dia bahagia, elok-elok ada hidup. Kita tengok, kalau dia redha, ada orang kaya tapi susah. Susah apa?
susah dengan anak-anak, susah dengan itu, dengan masak, susah juga. Susah cara dia. Tapi nak sebut sebab masalah kalau kita redha, masya-Allah tabarakallah. Yang besar jadi kecil kalau masalah. Yang besar jadi kecil. Yang kecil kalau ibadat jadi besar. Gitu. Apalagi yang besar. Pasal apa? Pasal kita nak mencapai redha Allah. Gitu pula. Kalau manusia, yang kecil, yang besar pada manusia, kalau kita redha jadi kecil. Tapi kalau dengan Allah, yang kecil pada mata manusia, tapi besar bagi kita sebab kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi 37. 9:37. Cepat. Okey. Kemudian zalika liman khasyia rabbah. Yang demikian itulah balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Yakni balasan tersebut didapatkan oleh orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa dan beribadah dengan ihsan. Ihsan ini, beribadah dengan ihsan itu maksud beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Dan kalau kita tak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. An ta'budallah ka'annaka taru fa illam takun fa illam taru fa innahu yaraka. Seolah-olah kita beribadat tu macam kita nampak Allah, tapi kalau kita tak nampak Allah pun Allah pasti nampak kita. Itu ihsan itu yakni beribadah kepadanya seolah-olah ada di situ dan ketika itu ia tidak melihatnya, maka ia yakin bahawa Allah sentiasa melihatnya. Ini kata makam redha ni payah kita nak dapat Allahu akbar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Istighfarlah dosa-dosa kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Taala yang maha luas rahmatnya berbanding kemukaannya akan menerima taubat kita insya-Allah. Kalau kita berdosa, dan pasti kita pendosa. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairil bariyah?" Tidakkah kamu mahu aku beritahu kepada kamu sebaik-baik manusia? Sebaik-baik makhluk? Maka jawab malaikat, "Bala ya Rasulullah." Kemudian kata beliau bersabda, Nabi pun bersabda, "Rajulun akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah. Kullama kanat hay'atun istawa alaih." Iaitu seorang lelaki yang memegang tali kengkang kudanya di jalan Allah, dan setiap kali terdengar teriakan perang, maka dia duduk di atas pelana kuda. Maknanya itulah antara sebaik manusia, iaitu orang berjuang di jalan Allah SWT. Tapi ada syarat lah. Ada syarat macam kita bincang semalam, macam kaedah tanya tu. Kalau mampu silakan. Kalau tak mampu, hold. Kita kata apa? Stop dulu. Bukan maksudnya kita tidak nak melawan. Kita tak mampu. Kalau lawan jadi menelai, jadi lagi musibah. Tengok dulu keadaan. Kuatkan dulu organisasi kita dan sebagainya. Itu bincang tempat lain lah. Kemudian Nabi tanya, "Ala akhbirukum?" Tidakkah kamu ingin aku beritahu tentang orang yang billadhi yali, yang kedudukan yang berada di bawahnya, yalihi, di bawahnya, yang mana yang bawah sikit pada orang berjuang di jalan Allah. Perang sahabat tadi. Maka kata sahabat, "Ya wahai Rasulullah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun fi thullatin min ghanamihi yuqimus salah wa yu'ti az-zakah." Wa yu'ti az-zakah. Iaitu seorang lelaki yang mengembala sekawan kambing miliknya, dan dia mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan tunaikan solat dan keluarkan zakat. Maksudnya orang sibuk, orang bekerja tapi tidak lupa pada Allah Ta'ala. Dia solat, dia keluarkan zakat, dan dia buat baik yang lain-lain. Itu orang yang kedua peringkat baiknya daripada kalangan makhluk Allah SWT. Kita ni nak nombor satu tu payah sekarang. Nak perang dengan siapa kita? Nombor dua? Nombor dua tak boleh juga? Tak boleh. Solat boleh solat. Zakat boleh keluar. Kalau tak boleh nombor dua, nombor tiga. Nombor tiga apa dia kata Nabi SAW? Kamu nak tahu tak yang nombor tiga apa dia? Iaitu ala akhbirukum bisyarri bariyah. Tak payahlah. Nombor tiga ni. Tapi kalau nak jadi juga, boleh. Apa dia? Alladhi yus'alu billah wala yu'ti bihi. Iaitu seorang lelaki yang diminta dengan nama Allah, tapi dia tidak memberi dengan nama Allah. Maksudnya kedekut. Ataupun beri juga tapi kalau tak ikhlas. Nombor tiga ni tak payahlah. Nombor satu tak dapat. Nombor dua lah boleh. Kita nombor satu tak mampu, Ustaz. Nombor dua tak larat. Nombor tiga tu boleh ke? Boleh tu ahli neraka. Nombor dua lah. Solat dengan zakat. Tak boleh. Yang tu. Zakat.
Kaedah lain macam-macam, keluarga terdekat sebagainya, adik-beradik dulu ke sebagainya, gini. Itu solat lagi ya, dan belajarlah solat, kaedah solat, cara solat sebagainya. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat macam banyaklah kalau kita sebut tentang solat ni. Itu bab fiqh pula lah, belajar kat lain pula lah. Kaedah solat orang mana, macam-macam khusyuk sebagainya. Tapi apapun jangan jadi yang ketiga, iaitu orang yang seorang lelaki yang diminta dengan nama Allah dan dia tidak memberikan dengan nama Allah. Apa saja. Sebab tu sahabat-sahabat yang mulakan sekalian, kalau orang minta kita minta nasihat, berilah nasihat. Kalau orang minta kita doakan, doakanlah. Kalau orang minta duit, bagilah semampunya, bagi seadanya. Kalau minta apa saja, minta bantu, bagilah semampunya. Kalau tidak mampu, berilah pandangan. Saya ni begini, saya ni begini. Bagi pandangan. Sekurang-kurangnya begitu, meringankan. Tapi saya yakin, kalau orang minta nasihat, kita beri pandangan, Allah Akbar, suka dia. Dia kesudian kita untuk mendengar masalahnya itu pun sudah 30% menghilangkan kebimbangan dia. Kesudian kita untuk mendengar luahannya sudah mengurangkan 30% masalah dia. Kemudian kita memberi cadangan dan menghilangkan 30% lagi kerisauan dia. Kemudian dia balik, dia buat apa kita cadangkan. Alhamdulillah, dia hilang masalah dia dengan izin Allah SWT. Maka masa itulah baru kita tahu. Bila dia telefon, terima kasih lah. Tak ada apa. Tapi nak sebutnya sahabat Muslim, beri kerana Allah. Apa saja nasihat ke, harta ke, kalau mampu, kerana Allah SWT. Bukan kerana yang lain. Sebab tu ibadat tadi dengan ihsan, antak budallah ka'annaka taru fa'ilam takun taru fa'innahu yaraka. Kita buat ibadat seolah-olah kita nampak Allah. Tapi kalau kita tak nampak Allah dan memang kita tak nampak Allah, yakinlah Allah nampak kita. Sahabat-sahabat saya mulakan sekalian, sekali itu saja kita bagi ruang untuk sama-sama sembang. Mudah-mudahan ada kebaikan. InsyaAllah kalau ada rezeki, minggu depan kita masuk pada surah Al-Zalzalah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih kerana perhatian. Mohon maaf segala kesalahan dan kekasaran bahasa. Saya kembalikan kepada penerbit kita, Cikgu Syafizi. Silakan. Ya Ustaz, terima kasih. Okey, so kita teruskan dengan sesi Q&A. Puan Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bila Ustaz jawab tu maksudnya dengar lah, sebab takut jadi macam minggu lepas. Saya di dalam tak ada siapa bagi menjawab. Rupanya hutang yang saya tertutup. Okey, Alhamdulillah ya, kita pun habis dah tamat surah Al-Bayyinah. Dan hari ini rumusan yang kita belajar ialah tentang makhluk yang buruk dan juga makhluk yang baik dan juga balasan masing-masing. So insyaAllah kita berdoa lah sama-sama kita menjadi makhluk yang ada dikatakan tadi, kita ni kalau beriman lebih baik daripada para malaikat ya, sebab bezanya malaikat tak ada banyak sangat cabaran kan, kita manusia ini yang sangat banyak cabaran. Jadi kalau kita dapat menjadi orang yang beriman sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat ni tadi, insyaAllah kita akan jadi yang terbaik lah. Cuma banyak ayat yang kita belajar, bila sebut solat tu dia mesti disekalikan dengan zakat. Seolah-olah solat diikuti dengan zakat. Jadi maknanya mungkin solat tu yang saya maksudkan ialah pengabdian kita kepada Allah, dan zakat ni ialah pengabdian kita sesama manusia. Maksudnya kita menolong manusia yang berhak ataupun hamba-hamba Allah yang berhak mendapat 2/5 daripada rezeki yang Allah beri kepada kita. Sebab zakat ni wajib Ustaz kan? Yang lain pada tu macam dia puan, solat hubungan kita dengan Allah, zakat hubungan kita dengan manusia. Yes. So maksudnya kita kena sama lah kan? Tu sebab solat dengan zakat ni dia datang seiring. Jadi insyaAllah saya pun bila dah bersara ni tak ada tolak lagi gaji melalui payslip saya. Jadi memang saya insyaAllah jagalah sebab takut. Ni antara yang saya pegang antara ajaran arwah ayah saya dulu.
Alhamdulillah. Saya ingat ayat dia kata besok pula besar boleh kau dalam kubur, so kalau sayang dengan duit tu. So saya ingat benda tu, maknanya zakat tu wajib dibayar. Jadi insya-Allah yang lain tu macam infak ke, wakaf ke ataupun derma tu insya-Allah kita buatlah secara berkala. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian hari ini. Sama-sama. Saya ada satu soalan nak tanya Ustaz, tapi oleh kerana dia bukan lebih personal, dia lebih kepada macam mana nak kata ya. Saya akan SMS Ustaz nanti. InsyaAllah. Mungkin kalau time to share mungkin boleh share minggu depan lah. Tapi ni saya nak SMS. InsyaAllah. Saya rasa macam saya rasa macam tak tahulah orang punya undang-undang ni macam bersalahan sedikit saya tengok dengan apa yang kita belajar tentang pemberian tentang harta warisan ni. Nanti saya SMS. Okey, terima kasih Ustaz. Saya bagi peluang pada cikgu-cikgu yang lain. InsyaAllah. Okay, terima kasih Puan. Mudah-mudahan